hari ini kita ada berita gembira dari Cikgu Ani. Siapa dia ni? Okey semua, hari ini kita akan ke Mama Komputer. Jadi bawa buku sejarah Islam Asia, bawa semua barang peralatan semua yang berkaitan. Kita akan gerak ke komputer dan boleh beratur di bawah kelas. Okey, letakkan kursi di bawah meja. Kita beratur dulu ya. Jangan lari-lari, okey? Okey, boleh susun kasut. Jangan susun kasut. Okey, semua boleh masuk. Wow. Okey, baik. Semua dah boleh on ke komputer. Okey. Okey, sebelum tu kita buka GC kelas kita. Masukkan kehadiran masing-masing dalam GC. Cikgu dah share kelas ke? Sudah. Jadi boleh ketemu minggu lepas. Astagfirullah. WhatsApp. Mak saya tak beritahu. Bang, mak saya pun tak tahu. Maaf cikgu. Cikgu naik dulu lah. Tak boleh. Aduh, nice sekolah. Cikgu macam. Okey dah, semua dah masuk kehadiran. Okey. Okey, baiklah. Okey, semua dah tadi hadiran kan? Jadi, pada minggu-minggu yang lepas, kita belajar kan ada iaitu sejarah Islam. Kita belajar tentang apa? Ada 4 kerajaan selepas kewafatan Rasulullah. Ada kerajaan? Rasulullah sudah belajar tentang Khulafa'i, kerajaan di mana dan kerajaan Abbasiyah. Jadi pada hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita. Tapi sebelum kita sambung, kita tengok dulu gambar yang cikgu ada berikan kita. Ada gambar apa tengok? Ada. Apa yang gambar semua gambar? Aku Dewan Negeri. Ada cikgu. Maksudnya dari segi apa? Kalau contohnya cikgu mengajar ni, sektor tu, primary. Kalau dari segi ada gambar duit. Ekonomi. Kalau ni maksudnya apa? Pandai. Jadi pada hari ini sebenarnya kita nak belajar macam mana pengaruh Islam yang kita dah belajar lepas-lepas ni memberi pengaruh kepada pembangunan Malaysia. Dan ini dari aspek apa tadi? Pendidikan. Bagus. Baiklah, kita kata semua pelajaran ni. Okey, cikgu nak 4 orang untuk bacakan dialog yang dapat. Okey, 1, 2, 3 lagi seorang lagi. Okey, 4. Siapa nak jadi cikgu Naruto? Berhenti dulu. Cikgu Sasuke? Okey, ya. Lagi 2 lagi ada cikgu Anis dan cikgu Izzah. Siapa nak jadi cikgu dulu? Cikgu Hinata. Pemerintahan Islam ada 4 zaman. Pertama, zaman pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Seterusnya zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Ya. Cikgu Hinata dulu berapa? Cikgu Hinata? Pasal ya? Betul. Kawan, macam yang kita tahu zaman pemerintahan ini seperti penyembuhan bagi hikmah,
itu mak dan keluarga Madinah. Wah, hebat sungguh negara Islam pada zaman dahulu. Adakah perkembangan sejarah Islam ini mempengaruhi perubahan budaya di negara kita? Mari kita kaji. Okey, jom kita kaji. Okey, baiklah. Daripada kita belajar sebelum ini tentang zaman Umayyah, zaman Abbasiyah, zaman Khulafaur Rasyidin dan juga zaman pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Kita akan buat bedah siasat. Cikgu, kita akan membuat bedah siasat, iaitu kita akan meneroka maklumat-maklumat mengenai sosial, politik dan agama. Okey, untuk siapa nak ambil hijau? Saya? Okey. Saya nak warna biru. Saya nak warna pink. Okey, untuk Apa yang dia kasi dapat itu kasi ekonomi. Okey, untuk warna hijau tadi siapa? Saya. Okey, untuk kumpulan Rafika dan juga kumpulan Putri akan ambil sosial tajuk bagi hikmah. Untuk kumpulan Anis dan juga Nuri, warna biru. Politik untuk piagam Madinah dan Hidayah juga Humairah ekonomi ya, agama ekonomi. Okey, baik teman. Okey, next. Okey, ni adalah contoh jadual bedah siasat yang cikgu dan juga Cik Izzatu telah buat untuk bagi gambaran kepada kamu semua mengenai aktiviti bedah siasat ini. Okey, untuk tajuk kami berdua adalah agama Islam sebagai agama persekutuan Malaysia. Jadinya ada 3 bahagian, iaitu sejarah Islam, pembangunan Malaysia dan juga kebaikan kepada diri, masyarakat dan negara. Okey, pada sejarah Islam ini disebabkan tajuk agama Islam kan. Jadi cikgu kaji dan cikgu keluarkan budaya agama Islam pada zaman dahulu. Contohnya macam dimulakan dengan kegiatan dakwah, dan agama Islam ini adalah agama rasmi di bawah piagam Madinah. Kemudian pembangunan Malaysia. Apa agama Islam ini, pengaruh agama Islam ini mempengaruhi pembangunan Malaysia. Contohnya macam ajaran agama Islam dipraktikkan, agama Islam menjadi agama persekutuan dan kesan atau kebaikan terhadap diri, masyarakat dan negara. Contohnya ada keadilan, ada harmoni dalam pentadbiran dan juga negara berada dalam aman dan sentosa. Jadinya dalam Google Classroom kan ada slide dan cikgu telah menyiapkan template untuk kumpulan masing-masing dan setiap kumpulan perlu mencari tajuk masing-masing. Untuk sosial, ketiga ilmu Islam. Siapa sosial tadi? Saya. Okey. Untuk sosial, untuk slide yang pertama, kemudian yang kedua ada politik. Siapa politik? Saya. Okey, politik, piagam Madinah dan yang terakhir ekonomi. Baitul-Mal. Siapa Baitul-Mal? Saya. Okey, pandai. Jadinya cikgu bagi masa dalam 10 minit boleh bedah siasat tajuk masing-masing dan memindahkan dalam jadual ini. Jadi ini adalah salah satu fungsi kenapa cikgu bawa kamu ke makam komputer. Jadi kamu boleh meneroka boleh tanya pakcik Google dan segala pakcik lah dalam internet tu untuk mendapatkan maklumat untuk aktiviti bedah siasat pada hari ini. Jadi kamu semua boleh sekarang. Boleh berbincang dalam kumpulan. Okey. Cikgu. Dia menguruskan korang. Sejarah Islam. Okey, 10 minit telah tamat. Okey, semua dah siap ke? Okey, bagus. Okey, baiklah. Kita dah selesai untuk aktiviti bedah siasat. Jadi kita akan pergi ke aktiviti yang seterusnya. Jadi, kalau kita tengok daripada Google Classroom yang Google Slide dalam Google Classroom itu, ada kat bawah tu aktiviti mobilnya pada IT. Jadi, apa yang cikgu nak kamu semua buat, dapatan yang kamu dapat dari itu yang kamu dah cari, dah masuk ke dalam kotak-kotak tadi tu, kamu perlu masukkan pula ke dalam peta IT, untuk peta IT.
Jadi sini cikgu ada sediakan untuk kumpulan 1. Siapa kumpulan 1? Okey, Rafika dan Putri akan dapat peta aktif peta buih. Seterusnya kumpulan 2, Anis akan dapat peta pokok. Dan kumpulan ketiga, Saya. okay, kamu pula akan masukkan untuk dalam peta aktif peta alih. Jadi dapatan kamu tadi masukkan dalam peta aktif. Selepas itu kita akan buat gallery wall untuk bentang kepada rakan-rakan kamu yang lain. Baik, cikgu. Okay, baik, so faham? Faham. Kita boleh sekarang dalam masa 5 minit. Maksudnya cikgu, kita pilih Kopi saja untuk bentang kepada rakan-rakan. Nanti nak mula dari luar, cikgu akan bagi instruction yang lain. Tengok ugan. Lima minit dah habis, sudah siap ke? Okey, kita baru kita padakan lagu. Padakan lagu. Okey, baiklah. Kita akan teruskan dengan aktiviti gallery wall. Okey. Okey, setiap kumpulan ambil satu kertas. Satu kertas dan juga satu pen. Baiklah, jadinya cikgu nak dalam kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3. Kumpulan 1 akan ke kumpulan 3, kumpulan 3 akan kumpulan kedua dan kumpulan 2 akan kumpulan 1. Okey? Setiap kita akan ke station by station dalam lebih kurang 3 minit. 3 minit dan cikgu nak awak semua baca peta IT kumpulan kawan awak dan berikan sedikit komen ataupun kalau nak tambah apa-apa boleh tambah dekat atas kertas tersebut. Tulis nama kumpulan sekali. Jadinya maksudnya setiap kumpulan akan memberi komen satu sahaja ke kumpulan lain dekat atas kertas yang cikgu agihkan tadi. Jadi maksudnya nanti setiap kumpulan akan kasih satu komen sahaja ke kumpulan lain. Dan maksudnya di akhir sesi gallery walk, kamu akan dapat 2 komen daripada kumpulan lain. Faham tak? Faham. Okay. Jadinya cikgu nak setiap orang bergerak badan sahaja. Kertas dan pen tinggalkan supaya kawan-kawan awak boleh komen dekat sini. Maksudnya atas kertas tu tulis set kumpulan nombor berapa. So nanti senang nak tengok balik tu daripada kumpulan lain. Cikgu, saya nanti nak tulis tu atas kertas dia ke atas kertas saya? Atas kertas dia. Awak cuma bergerak badan sahaja. Okey? Jadi untuk gallery walk ni boleh buatkan presentation tu dalam bentuk slideshow. Okay? Senang nak tengok dalam bentuk besar. Boleh full screenkan dia. Okey. Okey, ada apa-apa soalan? Tiada. Tiada. Alright. Okey, semua kalau dah siap, okey semua dah boleh bergerak. Sampai yang khusyuk. Khusyuk. Kita dah boleh bergerak ke program seterusnya. Pusing, rotate. Boleh baca slide kawan anda, boleh komen dan isi
aturan macam tu lah. Tapi fungsi dia sama macam aktiviti online sekarang. Sebab dia menguruskan segala jenis aktiviti kan. Baik itu, baik itu. Macam dia macam pusat. Perbezaan bagaimana menguruskan. Kumpulan 2 dah siap ke? Dah. Alright, okay, masa dah tamat. Boleh kembali kita ke masing-masing. Okey, semua boleh baca komen kawan-kawan anda. Okey, untuk kerja rumah, cikgu nak awak semua masukkan isi-isi yang telah kawan awak tulis ke dalam slide. Maksudnya pada minggu hadapan saya nak tengok ada penambahan daripada aktiviti awak ni. Apa yang penambahan daripada kawan-kawan awak sebutkan tadi. Okey, ni sebelum tu kita perkenalan dulu untuk sendiri. Jadi kita akan kongsikan secara mudah, secara ringkas. Okey, pertama sekali kita tengok dulu untuk sosial iaitu Sosial, ketinggian ilmu Islam bangkit intelektual negara. Jadi apa pertama? Ada yang kata berlaku kegiatan para peserta berkumpul bagi melakukan penyelidikan, perkongsian ilmu pengetahuan. Jadi untuk sosial pada sejarah Islam memberi pengaruh ni kepada Malaysia sekarang adalah yang ada penggunaan aktivitas, dan aktivitas yang banyak. Dari segi politik pula. Okey, dari segi politik, Piagam Madinah. Kalau kita lihat Piagam Madinah dahulu, negara Madinah adalah negara yang pelbagai pelbagai masyarakat. Sama juga dengan Malaysia tak? Sama tak? Sama. Malaysia ada kaum apa? Cina. Jadinya, Piagam Madinah ini diserap masuk ke dalam pelembagaan negara kita. Jadinya, Piagam Madinah ini bersikap syumul, bersikap menyeluruh, tidak kira zaman, tidak kira masa, tidak kira negara. Terusnya. Dan akhir sekali ada dari bidang ekonomi. Kalau kita lihat daripada ekonomi, sejak dahulu lagi sejarah Islam telah mementingkan ekonomi. Iaitu mereka seperti itu pemerintah pada zaman dahulu memang bijak dalam menambah, meningkatkan pendapatan negara. Sama juga seperti sekarang, kita juga menjaga aspek ekonomi negara kita. Kita ada menteri kewangan kita, dan ini juga memberi kebaikan bagi diri negara. Baiklah, kita akan sesi untuk pengajaran dan pembelajaran ini kita akan teruskan dengan sesi rumuskan. Okey, cikgu nak pilih seorang daripada anda. Kita akan membuat rumusan ringkas. Cikgu nak keyword sahaja yang apa yang anda boleh rumuskan daripada PDP hari ini. Boleh? Siapa nak volunteer? Bolehlah saya. Okey. Keyword dia dulu sejarah Islam, orang kata boleh contoh penubuhan baik hikmah, boleh contoh kepada pembangunan Malaysia pada masa kini dengan perkembangan perpustakaan, sekolah, aktiviti untuk apa? Untuk melahirkan manusia bertamadun. Sebab kita melahirkan manusia bertamadun dan meningkatkan negara kita sebanding dengan negara. Betul. Okey, baiklah. Jadi itu sahaja untuk pengalaman perjalanan kita pada hari ini. Jadi pada berapa kita akan masuk pula kepada kerajaan yang seterusnya. Uthmaniyah. Okey, semua boleh tutup laptop. Dalam laptop semua. Pastikan tak ada barang yang tertinggal. Dalam komputer. Okey. Pastikan tak ada barang yang tinggal. Dan boleh beredar dengan keadaan senyap. Ini bergelar. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama. Pastikan tak ada barang yang tertinggal lagi. Okey, baiklah. Berdasarkan PDP yang kami telah laksanakan tadi, kami telah menggunakan 4 jenis kaedah pengajaran dan pembelajaran, iaitu Yang pertama adalah pembelajaran berdasarkan inquiry, dan juga yang kedua pembelajaran berbantukan komputer dan juga kaedah kooperatif, dan juga menggunakan peta IT. Cikgu ni boleh terangkan dulu?
Kaedah yang pertama adalah kaedah inquiry penemuan. Kenapa kami pilih inquiry penemuan? Sebab kami tak nak murid-murid ni hanya bergantung semata-mata kepada guru sahaja. Kami nak murid-murid ini belajar dengan sendiri ataupun mencari ilmu ataupun pengetahuan berdasarkan apa yang mereka faham tentang tajuk yang telah diberikan pada setiap kumpulan menggunakan komputer. Apabila menggunakan komputer, dapatlah memudahkan murid-murid untuk mencari maklumat, mencari bahan tambahan, bahan rujukan untuk diselesaikan dalam aktiviti mereka. Inquiry penemuan ini juga penting sebab murid-murid ini dapat belajar dengan sendiri. Mereka dapat berkomunikasi dengan rakan-rakan mereka, macam mana nak menyelesaikan aktiviti tersebut. Dan membantukan komputer juga, kalau kita lihat Cikgu Izzatul, pada zaman sekarang pendidikan kerajaan Malaysia sangat menekankan TMK dalam PDP. Jadinya kami telah menerapkan dua elemen ini ataupun dua kaedah ini untuk membantu kami dalam menyampaikan PDP sejarah Abbasiyah. Betul. Jadi baiklah, seterusnya pula kami juga telah menggunakan kaedah kooperatif dan juga peta item. Kalau kita lihat pada kaedah kooperatif ini dapat dilihat pada aktiviti langkah kedua lah, langkah pertama. Langkah pertama iaitu aktiviti bedah siasat dan juga aktiviti membina peta item. Jadi mereka ini perlu bekerjasama dalam satu kumpulan untuk menyelesaikan soalan yang kami berikan, iaitu mereka perlu cari apakah sejarah Islam, apakah pengaruhnya kepada pembangunan Malaysia dan apakah kebaikan. Di situ terdapatnya kooperatif. Yang seterusnya peta item, iaitu pada langkah yang kedua, iaitu mereka perlu memindahkan maklumat yang mereka telah dapat tadi tu, yang mereka berbincang tadi tu, dalam peta item supaya ia dapat meringkaskan dan supaya mereka mudah untuk faham apa yang mereka cari tadi. Jadi sebenarnya empat kaedah yang kami gunakan ini tadi saling berkait rapat dan saling membantu antara satu sama lain. Jadi ia memudahkan untuk kami menyampaikan tentang apakah pengaruh sejarah Islam itu kepada pembangunan Malaysia pada zaman ini. Jadi seterusnya kami akan rumuskanlah, ya. Kita akan merumuskan apakah intipati atau perumusan daripada PDP kita tadi. Apa yang mereka telah mencari dari guna kaedah, empat kaedah yang mereka gunakan tadi, kami akan rumuskan semua dalam video selepas ini. Alright. Pertama sekali kita lihat kepada aspek sosial, iaitu pada sejarah Islam pada dahulunya, iaitu kalau kita lihat pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah, Daulah Abbasiyah, di situ telah berlakunya kegiatan penterjemahan secara besar-besaran, iaitu pada zaman Khalifah Harun al-Rashid. Pada zaman itu muncul orang-orang yang ilmuwan, saling berkumpul, saling bertukar pendapat, sebab pada masa itu ada apa? Ada Baitul Hikmah. Jadi mereka berkumpul, bertukar pendapat tentang ilmu. Mereka dah mula sedar yang ilmu itu penting untuk kemajuan diri dan menjadi dan dapat menjadi manusia yang bertamadun. Jadi kalau kita tengok daripada sejarah Islam ni lah, benda ini masih diteruskan sampai ke hari ini. Maksudnya sampai ke pembangunan Malaysia. Kalau kita lihat kepada pembangunan Malaysia, Malaysia sangat menekankan ilmu, iaitu intelektual. Kalau kita lihat kalau sekarang ini kita ada IPTA, IPTS, sekolah-sekolah dan kolej, kadalika, dan murid-murid dapat diberi peluang untuk masuk ke sekolah ini dengan harga yuraya rendah, seperti sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan. Jadi semua berpeluang untuk mencari ilmu, untuk menimba ilmu. Jadi dan bukan itu sahaja, ada juga pembentukan kurikulum yang selaras satu negara sama. Jadi ilmu itu yang dapatnya sama rata dan semua orang. Jadi dan Malaysia ini menuju ke arah negara yang melahirkan golongan intelektual. Jadi kalau kita lihat daripada perkara ini, kita dapat simpulkanlah ia memberi kebaikan kepada diri, masyarakat dan juga negara, iaitu dapat menjadikan seseorang itu yang berilmu, yang seperti yang saya cakap tadi, orang yang bertamadun. Dan kita juga dapat melahirkan banyak tenaga pakar. Kerana apa? Kerana dengan ilmu, iaitu dengan cahaya, seseorang itu dapat berkembang pesat dan
negara kita juga dapat maju. Contohnya kita dapat maju dalam contohnya apa, bidang robotik. Itu memerlukan ilmu. Dan itu macam boleh membawa kepada kemajuan negara. Jadi di situlah ada pengaruh Islamnya dan membawa kepada pembangunan Malaysia, dan ia juga memberi kebaikan kepada diri, masyarakat dan juga negara. Seterusnya saya berikan kepada Cikgu Anis pula. Okey, aspek yang kedua yang kita telah kupas malam, yang telah kita kupas sebentar tadi. Okey, yang kedua adalah aspek politik. Kalau kita lihat pada zaman dahulu, kerajaan Islam telah menggunakan Piagam Madinah sebagai perlembagaan kepada negara mereka. Kalau kita lihat, Piagam Madinah ini telah menerapkan beberapa unsur-unsur yang menekankan keadilan antara rakyat Islam dan juga rakyat yang bukan Islam. Sama juga macam di Malaysia yang terdiri daripada kaum yang pelbagai seperti Melayu, Cina, India, Iban. Ya, betul. Jadinya daripada Piagam Madinah tersebut yang mempunyai unsur-unsur yang menekankan kebajikan rakyat-rakyat yang sama, yang pelbagai, jadinya ianya diterapkan juga ke dalam negara Malaysia. Sebagai contoh, aspek jenayah, aspek pendidikan, aspek pelbagai lagi untuk menjamin kesejahteraan rakyat semua. Okey, kalau kita lihat dalam Piagam Madinah juga merupakan perlembagaan bertulis pertama di dunia. Okey, jadinya di Malaysia juga mempunyai perlembagaan, iaitu perlembagaan persekutuan. Betul. Okey, perlembagaan persekutuan juga adalah salah satu perlembagaan yang bertulis. Jadinya ianya telah diterapkan dan diasimilasi dalam budaya masyarakat di Malaysia dan dijadikan sebagai panduan. Dan kalau kita lihat di undang-undang di Malaysia juga ada macam undang-undang sivil, undang-undang syariah, undang-undang kehakiman. Jadinya memang kita dapat lihat pengaruh sejarah Islam terdahulu memang dapat kita lihat dalam undang-undang di Malaysia. Dan kalau kita lihat yang kedua adalah musyawarah. Seperti pada zaman sejarah Islam, Umar Al-Khattab. Sedangkan pada zaman Rasulullah sekalipun, Rasulullah menekankan musyawarah, iaitu kata sepakat. Dan kalau kita lihat pada zaman sekarang ataupun pada pentadbiran Malaysia pada hari ini, kita ada parlimen. Parlimen ini sangat menekankan kata-kata sepakat, majoriti, suara majoriti. Jadinya itu adalah salah satu antara persamaan ataupun kesan pengaruh Islam terhadap pembangunan Malaysia. Baiklah, seterusnya kalau kita lihat daripada politik juga, Sultan. Dahulu kita ada raja, pemerintah. Dan apabila Islam masuk ke dalam Malaysia, kita dah tak menggunakan sistem monarki. Kita menggunakan sistem raja berperlembagaan. Okey, seterusnya kita akan ke ekonomi pula. Okey, baiklah. Kalau kita lihat dari segi ekonomi, ia juga ada pengaruh secara Islam dari segi ekonomi kepada pembangunan Malaysia pada zaman ini. Seperti yang kita tahu, dari zaman sejarah Islam lagi memang dah pentingkan dah aspek ekonomi. Iaitu kalau kita lihat dari segi sejarah Islam, adanya Baitul Mal, iaitu sebuah institusi yang menguruskan semua sumber pendapatan dan perbelanjaan negara. Dan ia juga menjadi tempat menyimpan barangan berharga seperti emas, perak, batu permata, barang perhiasan, cukai, harta rampasan perang, semua masuk ke dalam Baitul Mal. Dan ia juga menjadi tempat pendapatan negara masuk ke dalam Baitul Mal dan akan diagihkan kepada golongan-golongan yang asnaf yang memerlukan. Dan pada satu, kalau kita lihat pada pemerintahan zaman Umar Abdul Aziz, pada ketika itu tiada orang yang susah. Kerana pada itu memang Umar Abdul Aziz ni mementingkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat-rakyatnya. Jadi dia memang menguruskan Baitul Mal dengan sangat baik. Jadinya tiada orang yang susah dan harta-harta tu dapat diagihkan dengan cara yang baik. Jadi kalau kita lihat daripada sejarah Islam ni, Cikgu Anis, apa pengaruhnya kepada pembangunan Malaysia? Okey, kalau kita lihat sejarah Islam macam Cikgu Atul kata sebentar tadi, ianya digunakan pakai semula dalam pembangunan Malaysia ataupun dalam pentadbiran Malaysia, iaitu sistem kewangan negara. Kalau kita lihat sistem kewangan negara, kita ada Baitul Mal, kita ada sebuah sistem, ada kementerian, ada kementerian kita sendiri, iaitu Kementerian Kewangan, untuk kita menguruskan kewangan-kewangan ataupun pendapatan kita seperti cukai, seperti kalau kita lihat hasil pendapatan negara daripada hasil bumi. Jadinya lebih terurus untuk
untuk menaikkan ataupun memajukan Malaysia sendiri. Ya betul. Okay. Jadi Okey. seterusnya kita Seterusnya akan kita akan masuk lihat. kepada kalau kita lihat kebaikan daripada sistem ekonomi ni, dia dapat mendidik diri lah kalau kita tengok sejarah Islam dari segi pembayaran zakat. Jadi ini dapat mendidik diri kita untuk bertanggungjawab, rasa bertanggungjawab kerana zakat itu akan diberikan kepada golongan yang memerlukan. Jadi kalau setakat ini itu sahaja daripada kami, iaitu kami telah menerangkan aspek sosial, Politik dan juga ekonomi. Jadi, kami sekian, terima kasih.